Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun wal musyahidat wal talab wal talibat al-a'izza al-ahibba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Dan Ustaz harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita sanwasil dirasatana al-yaum fi maddah asy-syariah lis-sana as-sadisah pada mata pelajaran asy-syariah bagi tingkatan 3. Fi qismil Quran pada bahagian Al-Quran surah An-Naba safhah 4 صفحة 14 إلى صفحة 15. Okey, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran hari ini pada bahagian Al-Quran surah An-Naba muka surat 14 hingga 15 buku teks anda insya-Allah. Kemudian hayya nara ila mi'yar ta'allum fi hadzal yawm. Jom kita tengok kepada objektif pembelajaran untuk hari ini. معيار التعلم أولا قراءة سورة النبأ سورة النبأ آية 29 إلى آية 34. ثم ذكر معاني الكلمات باللغة الملايوية ذكر معاني الكلمات باللغة الملايوية. ثالثا ملازمة تلاوة القرآن مع مراعاة أحكام التجويد. Okey, ada 3 semua objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anda semua akan dapat membaca surah An-Naba bermula dari ayat 29 hingga 34. Kemudian menyebut makna al-kalimat, ma'ani al-kalimat, makna perkataan-perkataan yang terpilih bil lughah al-malayuwiyah dengan bahasa Melayu. Summa mulazamatu tilawatil Quran, sentiasa membaca Al-Quran dengan meraihkan ataupun sentiasa menjaga hukum-hukum tajwid insya-Allah. Okey. Hayya nabda dirasatana. Jom kita sambung belajar hari ini. Iftah kitabukum safhah Iftahu kitabukum Safhah 14. Okey, iaitu muka surat 14 Al-Wahdatul Khamisah. Okey, pada bahagian yang kelima daripada surah An-Naba ini. Okey, jom kita talaqi dan baca sama-sama untuk ayat ini. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. مرة ثانية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Alhamdulillah. InsyaAllah maratan thalitha, kali ketiga insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا Sadaqallahul Azim. Okay, selesai kita membaca ayat yang ke-29 hingga ayat ke-34 daripada surah An-Naba, insya-Allah. Okay, jom kita tengok pula kepada ma'ani al-kalimat. Sebelum daripada kita berpindah kepada ma'ani al-kalimat, adik-adik para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, jom kita tengok dia punya tafsir ayat ini. Lebih senang untuk kita fahami makna kalimah yang berkaitan. Okey, ustaz lebih suka ajar anak-anak murid ustaz supaya kita baca, biar baca tafsir semua, kita tak baca makna kalimat sahaja. Okey, untuk kita dapat manfaat yang menyeluruh. Okey, jom kita tengok ayat yang ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Okey, apa maksudnya wa kulla syai'in? Dan setiap-tiap sesuatu, ahsaynahu kitaba, dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Kitaba, ahsaynahu kitaba, telah kami kirakan semuanya dengan secara bertulis. Okay, semua apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan kita semasa hidup kita di dunia ini sudah pun tertulis. Ditulis oleh siapa? Oleh dua malaikat yang sentiasa bersama dengan kita. Okey, yang sentiasa bersama dengan kita menulis baik dan buruk kita, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Okey, seterusnya, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu, apa maksud fadhuqu? Dan maka rasailah pada hari tersebut. Okey, setelah mereka masuk neraka, orang-orang yang ingkar sebelum ni, ayat-ayat yang sebelum ni kita belajar minggu lepas. Okey, wa kadzabu bi ayatina kizaba, apa semua tu, mereka ni apabila masuk neraka, fadhuqu, Allah Taala kata apa? Fadhuqu, maka rasailah kamu semua dengan azab yang telah kami sediakan dalam neraka ni lah. Okey, maka rasailah kamu azab yang telah disediakan ini. Falan nazidakum illa azaba. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berada di dalam neraka. Falan nazidakum illa azaba, dan kami tidak akan sekali-kali menambahkan kepada kamu illa azaba, kecuali azab. Azab itu akan sentiasa berganda-berganda, akan sentiasa bertambah-bertambah kepada ahli-ahli neraka. Okey, Allah Ta'ala tidak akan tambahkan, tidak akan memberikan lagi nikmat kepada ahli neraka. Okey, mereka semua akan menerima azab yang berganda-ganda. Setiap hari ada azab yang baru, azab lain, azab yang sentiasa, sehinggalah mereka itu, okey, kalau orang yang Islam boleh dikeluarkan daripada neraka sehingga habis dosa pembalasannya, ataupun orang yang kafir itu sentiasa sehinggalah mereka kekal selama-lamanya, tak tahu sampai bila. Okey, sampai bila-bila. Innalil muttaqina mafaza. Okey, ayat seterusnya, ayat yang ke-31. Habis ayat yang ke-30 ini bercerita tentang orang-orang yang dikenakan azab, orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan semua mereka. Ayat yang ke-31 bermula cerita bagi orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Okay, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, inna, sesungguhnya, lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mafaza. Okay, mafaza adalah ada syurga, tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Okay, ada suatu tempat yang disediakan, kediaman syurga.
Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Apa itu hadaiqa? Hadaiq ni diterjemahkan dalam tafsir, mereka beroleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan. Hadaiq. Wa a'naba tu adalah terutamanya anggur. Anggur. Okey, a'nab. Inabun. Inabun jamak dia a'nab. A'naba. Okey. Hadaiq ni jamak kepada hadiqah. Okey. Taman-taman buah-buahan, bunga-bungaan, taman-taman, dan juga ada buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Okey, apa itu wa kawa'iba? Wa kawa'iba dan juga bidadari, perawan-perawan. Bidadari atraba. Apa maksud atraba? Yang sebaya umur. Kita akan berada dengan bidadari di dalam syurga itu. Ahli-ahli syurga, orang-orang yang bertakwa, akan mendapat bidadari-bidadari yang sebaya umurnya. Okey, bukan dibagi Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita ni, bukannya bidadari yang sudah lanjut usia, yang tak sebaya umur, yang kecil sangat. Tidak. Kita ni kalau nak berkawan, kita Allah Ta'ala tahu dah. Nikmat berkawan ni mestilah nikmat berkawan dengan orang yang lebih kurang umur kita ni. Awak lagi suka berkawan dengan orang yang tua ke, ataupun orang yang terlalu budak-budak sangat ke, ataupun dengan orang kawan-kawan yang memahami awak, remaja, orang kata sama level lah. Okey, sama sekolah dan sebagainya. Yang tu lagi menyeronokkan daripada orang yang tidak sebaya umur kita. Okey, contoh kalau awak semua, para penonton sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, kalau anda semua berkawan dengan orang yang tua mungkin kan, awak nak main PUBG pun takkan nak ajak dia. Macam itulah. Okey, begitu juga kalau kita berkawan dengan budak-budak sangat, nak buat apa-apa, dia ni budak lagi, tak best lah kan. Okey, tapi di dalam syurga Allah Ta'ala sediakan bidadari yang cantik, yang perawan, dan juga mereka ini sebaya umur. Itulah yang sangat menyeronokkan bagi kita. Dan selain seterusnya, kita tengok lagi apakah nikmat seterusnya. Wa ka'san dihaqa. Apa maksud wa ka'san dihaqa? Dan Allah Ta'ala ka'sun ni apalah, dia panggil piala-piala ataupun gelas-gelas cawan tu yang berbentuk macam piala macam tu. Okey, tu dipanggil ka'sun. Okey, piala ataupun gelas yang penuh dengan minuman. Dihaqa, penuh dengan minuman. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, jom kita tengok sekali lagi ma'ani al-kalimat yang telah ada dalam buku teks kita ni. Kitaba, bertulis. Azaba, siksaan. Seksaan lah, seksaan. Mafaza, kediaman syurga. Okey, kediaman syurga. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Apa itu mafaza? Kediaman syurga. Allah Ta'ala menjanjikan syurga. Wa kawa'iba, hadaiqa wa a'naba. Yang ada di dalamnya taman-taman dan juga a'naba. Terutamanya ada buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan akan dapat bidadari dan juga atraba yang sebaya umur, muda lah, yang muda. Okey, Nabi pernah bergurau dengan seorang tua kan. Dengan seorang tua berkata, dalam syurga tidak ada orang tua. Maknanya apa? Maknanya insya-Allah kalau kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita doa-doa supaya kita menjadi ahli syurga, dan ahli syurga tidak akan tua, tidak ada yang tua. Allah Ta'ala jadikan kita semula ni dihidupkan sebagai seorang yang muda di dalam syurga. Bila masuk syurga, semua tampan-tampan, cantik-cantik, umur tidak tua selama-lamanya. Okey, tidaklah terlalu terlalu tua, tidak juga terlalu kecil sangat. Bukanlah baby, kita jadi baby balik, tak. Tapi dengan umur yang ideal lah. Allah Ta'ala menciptakan kita balik semula dengan keadaan yang
cantik ketika umur yang sangat-sangat baik, ketika umur yang optimum. Okey, semua tengah-tengah handsome semua. Okey, seterusnya dihaqa, penuh dengan minuman. Penuh dengan minuman. Dihaqa, penuh dengan minuman. Wa ka'san dihaqa. Dan Allah Ta'ala sediakan minuman-minuman dalam bekas piala, yang biasanya direbut oleh manusia pada di alam dunia ni. Meribut ka'sun, ka'su qurratul qadam, piala dunia, piala bola sepak. Okey, piala bola sepak yang tu direbut-rebutkan. Tapi di akhirat esok-esok, okey, pada di akhirat nanti kita nak piala yang tu yang paling mahal sekali. Piala di syurga tu yang penuh dengan minuman. Piala di dunia ni kosongnya, replika sahaja. Okey, tapi di akhirat esok-esok ada minuman yang sangat-sangat sedap, yang tak puas-puas diminum. Okey, Allah Ta'ala sediakan nikmat itu kepada ahli syurga. Sebelum daripada kita berpindah kepada hukum tajwid, insya-Allah kita tengok dulu maklumat tuhimmuka, maklumat penting bagi anda semua. Dalam kita pembelajaran syariah ini juga dititipkan juga untuk kita memahami adab tilawatul Quran, adab-adab tilawah Al-Quran. Ustaz ambil masa sikit lah, walaupun ianya bukanlah objektif kita untuk hari ini, tapi ianya penting untuk kita beradab semasa membaca Al-Quran. Kita baca sepintas lalu. Yang pertama, membaca Al-Quran hendaklah beradab. Yang pertama adabnya adalah al-ikhlas. Hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ikhlas bukan kerana orang suruh, bukan kerana kerana duit, bukan kerana nak populariti, bukan kerana like, bukan kerana subscribe dan sebagainya. Apa sahaja yang dibuat tu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita belajar bab ikhlas ni, panjanglah cerita dia. Panjang cerita dia ni, berkaitan dengan hati. Kena belajar betul-betul lah macam mana nak dapat ikhlas. Orang yang kata dia sudah ikhlas, sebenarnya dia memang tidak ikhlas lagi. Okey, saya ikhlas ni, saya ikhlas. Tidak. Ikhlas ni sangat-sangat susah lah. Tapi kita kena buat dengan sesungguh hati, dengan penuh kerelaan. Okey, penuh kerelaan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, seterusnya at-taharah, bersuci. Hendaklah dalam keadaan suci, tidak berhadas besar ataupun kecil. Okey, dan juga pakaian kita hendaklah suci, tidak ada najis dan sebagainya. Yang ketiga, ayasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah ayasta'idzu billah, berlindung diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitanir rajim. Okey, iaitu membaca di sini adalah membaca ta'awudz lah, ataupun kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun kita membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Apa saja ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita ta'awudz ataupun berlindung diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang seterusnya, yang keempat, al-basmalah, membaca bismillah, membaca bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim tu kita baca. Yang kelima, tartilul Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Antara makna tartil ini adalah dengan menjaga tajwid lah. Dengan menjaga tajwid, menjaga panjang pendek dia, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak melanggar hukum-hukum tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama dan juga qurra yang mu'tabar. Kita tidak melanggar, tidak terlalu cepat sehingga tidak butir, orang Kelantan panggil butir, ataupun tidak jelas bacaan dia. Okey, kena jaga makhraj dan sebagainya. Okey, itu maksud tartilul Quran. Kemudian yang keenam, tahsinus saut, memperelokkan suara. Kalau ada suara sedap sikit, kena baca dengan sedap lah. Okey, kita cuba untuk belajar lagu-lagu Al-Quran, lagu-lagu yang tarannum dan sebagainya. Kalau kita boleh buat, bolehlah. Kalau tak boleh juga, cubalah ikut syekh-syekh yang telah mu'tabar, Syekh Masyari, Rashid Al-Afasi, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dan sebagainya. Yang mana anda semua minat lah,
yang mana adik-adik para penonton yang minat, okey, minat syekh mana, bacaan cara mana, Syekh Mahir Al-Muaikili, Syekh As-Sudais, macam-macam syekh, boleh ikut cara bacaan mereka, insya-Allah. Okey, yang seterusnya yang ketujuh, sab'ah, adamu iz'ajul akharin, tidak mengganggu orang lain. Okey, tidak mengganggu orang lain dengan bacaan kita tu. Contohnya orang tu tengah solat, okey, janganlah kita mengganggu dengan membaca al-Quran di tepi dia dengan suara yang lantang kuat sangat, okey, sehingga mengganggu dia untuk solat dengan khusyuk. Ataupun kita mengganggu orang-orang lain, orang tengah-tengah ramai-ramai baca Quran, kita memperkuatkan suara sehingga orang lain tak boleh nak baca. Okey, sehingga mengganggu orang lain. Ataupun membaca Al-Quran tu tengah-tengah malam, orang nak tidur, waktu-waktu tu dengan suara yang kuat, dengan mic speaker masjid, itu okey, tidak sepatutnya pada waktu yang tidak sepatutnya lah. Okey, waktu yang tidak sepatutnya. Okey, tidak mengganggu orang lain. Walaupun benda tu baik, tapi kalau ianya mengganggu orang lain juga menjadi tidak baik. Okey, seterusnya yang ke-8, ayyatawaqqafal qari' 'anil qira'ah 'inda at-tatha'ub aw an-nu'as aw asy-syarb. Okey, hendaklah berhenti membaca Al-Quran daripada al-qari', hendaklah pembaca Al-Quran itu berhenti daripada membaca Al-Quran 'inda at-tatha'ub, ketika dia menguap. Okey, aw an-nu'as, ataupun dia sudah merasa mengantuk, ataupun dia nak minum apa semua, berhentilah dulu. Okey, berhenti membaca Al-Quran. Kita tak boleh baca Al-Quran dalam keadaan kita mengantuk, kerana kalau kita mengantuk, kita baca Al-Quran dengan tidak betul lah. Okey, dia jadi lain, tengok tempat lain, baca tempat lain, dia merosakkan bacaan Al-Quran kita. Dan akhir sekali yang ke-9, ikhtiyarul awqatil mufaddalah, memilih waktu-waktu yang afdal, waktu-waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran. Contohnya selepas daripada solat, dan waktu-waktu lain lah, sebelum berbuka puasa. Okey, ada lagi waktu-waktu ketika kita berpuasa, kita bertadarus di bulan Ramadan. Okey, banyak waktu-waktu yang afdal. Okey, tengah malam, ataupun ketika kita buat qiyamul lail dan sebagainya. Okey, insya-Allah anda semua mendapat adab tilawatul Quran. Insya-Allah anda semua akan membaca Al-Quran dengan penuh beradab, insya-Allah. Jom kita tengok pula kepada hukum tajwid untuk hari ini. At-tajwid, nazidakum illa. Okey, apa ni hukum dia? Mim mati bertemu dengan hamzah. Mim mati bertemu dengan hamzah. Hukum tajwidnya al-izharus syafawi. Izharus syafawi. Okey, hukum tajwidnya izharus syafawi. Okey, kaifiyatun nutqi, cara membacanya adalah izharun nutqi bil mim sakinah, menjelaskan menyebut mim yang mati, mim berbaris mati sakin ni. Mim mati ni kita kena jelaskan bunyi dia. Nazidakum kum nazidakum illa. Okey, jangan kita tidak ada setengah nazidakum illa, tu tidak, salah kita baca macam tu. Sepatutnya cara kita nak betul-betul izharkan mim mati ini, hendaklah dirapatkan mulut kita. Nakum, nazidakum, cukup lah. Baru izhar, baru dia jadi izhar mim tu, mim mati tu jelas betul-betul bunyi mim mati tu. Nazidakum kum. Okey, tutup. Kalau tak rapat, dia tidak jelas lagi, tidak sampai tahap jelas dia lagi. Okey, boleh? Senang saja kita nak cam dia. Tengok tanda mati ni, mana-mana mim yang ada tanda mati ni dipanggil, hukum dia adalah izharus syafawi. Izhar syafawi. Boleh? InsyaAllah nanti kita akan belajar dengan lebih detail berkaitan dengan hukum mim mati yang ada 3 tu. Okey. Seterusnya, falan nazidakum. Ni minggu lepas kita dah belajar.
nun bertemu dengan nun, nun mati bertemu dengan nun. Okey, hukumnya adalah idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey, kaifatun nutqi idghamun nun sakinah fi harfin nun ma'al gunnah. Menyembunyikan ataupun memasukkan nun yang mati fi harfin nun ke dalam huruf nun yang bertasydid ni ma'al gunnah, bersama-sama dengan dengung. Falan nazidakum illa azaba. Okey, falan nazidakum. Okey, boleh? Nun mati bertemu dengan nun, hukumnya idgham bi gunnah, seperti mana yang kita belajar minggu lepas. Okey, wallahu alam bissawab. Ustaz rasa setakat itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada silap dan salah, kekurangan apa semua itu daripada ustaz, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau ada persoalan ataupun apa-apa sahaja, komen, bolehlah komen di bahagian komen untuk video ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe YouTube Ustaz ni. Like video ni kalau anda suka, dan juga subscribe, boleh subscribe channel Ustaz ini untuk membantu Ustaz dalam membuat video yang lebih menarik, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.